taala wabarakatuh. Serta salam sejahtera diucapkan kepada yang dihormati Encik Muhammad Fazli Jazlan bin Ramlis selaku Pegawai Penasihat JPA di Perancis, Encik Megat Faris Zuhairin Zakaria selaku Setiausaha Pertama Kedutaan Malaysia, Tuan Haji Nur Azmi bin Talib, Wakil Asar Sharif serta isteri beliau, Puan Maznah. Selamat datang juga diucapkan kepada semua pelajar-pelajar Malaysia yang hadir dari seluruh pelosok bumi Perancis ke Majlis Jelajah Le Tour de France Aqsa Sharif 2011. Selamat datang diucapkan. Tanpa membuang masa lagi, bagi memberkati majlis pada hari ini dijemput saudara Zul Khairin untuk membuat bacaan doa. InsyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد حامد حمد شاكر حمد وافي وهو كافٍ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اعف لنا ذنوبنا والوالدنا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا الخزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد استمس على محبتك والتقص على طاعتك وتوحدس على دعوتك وتحدث على نصر شريعتك فوثق اللهم رابطها ولمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل توقيعك وأحيها بمعرفتك ومسح على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih diucapkan kepada saudara Zul. Minta tolong pas tabung. Aqsa Sharif yang bermaksud masjid yang dimuliakan telah ditubuhkan dan didaftarkan di Malaysia sebagai satu organisasi yang berprofil sukarela di atas dasar kemanusiaan. Memegang 4 objektif berikut iaitu penyebaran maklumat, bantuan kemanusiaan, bantuan kewangan serta kerjasama. Aqsa Sharif telah melakukan banyak aktiviti kemanusiaan. Memperkasa ummah membebaskan Al-Aqsa, itulah moto yang dipegang oleh Aqsa Sharif yang mempunyai visi untuk menjadi peneraju dalam memperkukuhkan perjuangan membebaskan Al-Aqsa dan Palestin, dan misi untuk mengembeling sumber kewangan dan pelbagai kerjasama masyarakat Malaysia bagi mencapai hasrat mengembalikan hak rakyat Palestin dan ummah. Aqsa Sharif Le Tour d'Europe adalah sebuah program jelajah Aqsa Sharif berhad ke negara-negara di seluruh Eropah bagi berjumpa pelajar-pelajar Malaysia di sana. Antara negara yang telah dilawati oleh Aqsa Sharif dalam jelajah Le Tour d'Europe ini antaranya adalah di Rusia, Perancis, Republik Czech, Jerman dan juga Poland. Aqsa Sharif juga pernah membuat jelajah yang sama ke United Kingdom, Ireland, Amerika Syarikat, Jepun dan juga Korea dengan kerjasama persatuan-persatuan pelajar di setiap negara berikut. Tujuan jelajah ini diadakan adalah untuk meningkatkan kesedaran di kalangan pelajar Malaysia di luar negara dan mengumpul sumbangan untuk rakyat Palestin. Bagi memulakan majlis pada hari ini, saya menjemput saudara Hadi selaku Presiden Masaf untuk memberikan ucapan alu-aluan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis Saudara Akmali yang dihormati Encik Faris, pegawai JPA daripada Faris, dan juga Encik Megat Zuhairun daripada Embassy Kedutaan Setiausaha Pertama Kedutaan Malaysia, wakil penceramah yang datang jauh daripada Malaysia, Tuan Haji Nur Azmi bin Talib daripada Aqsa Sharif. Terima kasih kepada beliau, dan juga kepada semua pelajar-pelajar daripada seluruh France yang datang daripada berbagai-bagai bandar, daripada utara, selatan, timur dan juga barat. So terima kasih kepada semua yang sudi membantu dan juga menghadiri ceramah ini, dan juga kepada sesiapa yang tengok online melalui sayangan live kami di Ustream. InsyaAllah dengan program The Tour de Europe Aqsa Sharif ni, kita dapat membuka minda kita dengan apa yang berlaku, isu semasa di Palestin, isu semasa yang saya percaya dia bukan melibatkan saja umat Islam, tetapi semua tak kisah kita agama, bangsa apa, semua, kerana ini adalah isu kemanusiaan yang saya pasti perlu diambil berat dan juga diketahui. Satu lagi saya nak emphasizekan, walaupun saya percaya mungkin ramai penat hari ni disebabkan semalam dah main bola, badminton, laser quest, sukan neka, volleyball dan sebagainya, tapi saya minta agar kita boleh pay attention sepenuhnya, tahan kalau ngantuk kan 2-3 jam lagi, supaya kita boleh ambil isi penyampaian Tuan Haji nanti sepenuhnya, kerana ini adalah peluang keemasan bagi kita. Bukan senang nak dapat penceramah yang ada pengalaman pernah memasuki Gaza. Tak sama kalau orang bagi ceramah Palestin yang dia tak pernah masuk Gaza, dia just baca-baca, tengok video, lepas tu disampaikan dengan berbanding dengan orang yang tak pernah sampai kan. So macam dia, kalau kita dekat universiti, kadang-kadang cikgu kita dia invite engineers daripada kilang-kilang, ataupun kadang kita buat kalau projek PPP, kita kena interview engineers, pergi visit entreprise. Semua tu kenapa kita kena buat tu? Sebabnya kita nak tengok di keadaan sebenar nanti kita kerja sebagai engineer, macam mana keadaan sebenar kan. Dia bukan tak sama kalau cikgu yang tak pernah ada pengalaman bekerja sebagai engineer dengan engineer ajar betul. Sebab dia orang ada pengalaman betul-betul, pernah pergi pengalaman alami benda tu, pernah tengok dengan mata sendiri. So sama juga dengan Tuan Haji ni, Tuan Haji Nur Azmi pernah lihat dengan mata sendiri keadaan-keadaan anak-anak remaja dan penduduk di Gaza macam mana dia hidup, dan insyaAllah boleh describe dengan lebih jelas dan mendengarkan kepada kita semua apa yang berlaku sebenarnya di sana. InsyaAllah dengan itu saya silakan balik kepada saudara Akmali, pengerusi majlis kita untuk seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara hadir. Sesuatu majlis itu tidak sempurna tanpa ucapan daripada Encik Faris. Dan itu saya menjemput beliau untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan. Sepatah dua kata je. Sepatah dua je? Lagi limit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Saudara Akmali, yang dihormati Encik Megat, rakan saya daripada Embassy, Pengerusi Presiden Masaf, Sahabat Hadi, saya hormati Tuan Haji Nur Azmi bin Talib daripada Alami Global Trade, ya, dan akan berkongsi pengalaman beliau dengan kita tentang kesengsaraan, kalau boleh nak katalah, yang berlaku di sana.
Saya di kesempatan ini mengucapkan terima kasih di atas partisipasi semua dalam Masaf Games. Semalam saya dengar begitu meriah. Betul? Saya berusaha nak datang malam, tapi sampai sampai pagi ni kan. Minta maaf sebab semalam kami di embassy ada program merabat. Marhaban. Sebab dua kalinya diadakan kat embassy. Sebelum ni memang tak pernah. Okay. Itu adalah satu pengalaman yang agak menarik bagi kami dan akan ditayangkan di rancangan Nona TV3 Di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan salam Tuan Yang Terutama Duta Besar Malaysia Tan Sri Abdul Aziz Zainal, kepada tuan dan puan-puan semua yang hadir pada hari ini. Dia minta maaf tidak dapat hadir bersama kita pada pagi ini, namun tetap bersama dengan wang sumbangan yang akan diserahkan sebentar. Okey. Sepatah dua kan? Untuk itu saya serahkan balik. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Faris. Sebelum saya menjemput Wakil Aqsa Sharif untuk memberikan ceramah beliau, saya ingin memberikan sedikit sebanyak biodata ataupun latar belakang beliau. Nama penuh beliau ialah Nur Azmi bin Talib, menjadi isteri bernama Puan Maznah. Beliau dilahirkan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, dan sekarang ini menetap di Serdang. Pendidikan awalnya bermula di sekolah rendah dan menengah King George V, KGV, Negeri Sembilan, Seremban. Seterusnya beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Pertanian Malaysia, Sarawak, di dalam bidang Diploma in Agriculture dan Bachelor Agriculture Science. Dan beliau pernah berkhidmat di dalam sektor awam selaku pegawai pertanian di Universiti Pertanian Malaysia, pegawai pertanian di Universiti Putra Malaysia, Serdang, pengurus bahagian Commercial Development di UPM. Dan pada tahun 2000, beliau menamatkan perkhidmatan beliau di UPM dan memulakan karier sebagai seorang businessman di dalam bidang sektor penanaman kelapa sawit yang bertaraf antarabangsa. Dan pekerjaan sekarang adalah dari tahun 2009 sehingga kini ialah menjadi ketua pengurus Cemara Watan Sendirian Berhad di dalam bidang penasihat perusahaan baja. Dan pengalaman bekerja beliau adalah beliau pernah merantau di seluruh dunia, Indonesia, Thailand, Dubai, Jerman, New Zealand, China dan sebagainya, tak tersebut bagi tujuan bisnes. Dan yang paling terbaru ialah turut bersama dalam konvoi Viva Palestina pada tahun 2010. Seterusnya saya menjemput beliau untuk memberikan ceramah. Diharapkan semua hadirin dapat memberikan tumpuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mana ini sini? Tak masuk lah. Okay. Terima kasih saudara pengurusi majlis yang saya hormati, yang saya muliakan, saudara Mekat Faris, Mekat Faiz dan juga Cik Muhammad Faris. Sama nama daripada kedutaan dan juga daripada JBA. Pengurusi Masaf saudara Abdul Hadi yang saya ketemui mula-mula tempoh hari di Lyon dalam perjalanan kami ke Palestin. Dia ada di Lyon masa tu. Hadirin, hadirat, adik-adik semua, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi Alhamdulillah, pada pagi ini saya cuba nak berkongsi sedikit pengalaman berkenaan dengan Palestin dan apa yang kami
telah lalui, dan juga mungkin nak buka sedikit minda supaya kita memahami isu Palestin ini dalam perspektif yang mungkin berbeza sikit daripada lain. Kata orangnya, there's always two sides of a coin, kan? Selama ni banyak orang memandang isu Palestin ini sebagai isu yang sedih, yang yang sedih, yang masalah di sana, orang tak ada makanan dan sebagainya. Tapi pada hari ini saya nak kongsi sedikit. Mungkin kita kena lihat isu ni dalam isu yang lebih positif light, dalam bentuk lebih positif dalam bentuk yang mungkin kita yang kena belajar daripada dia orang ni. Ya, Tuan Haji. Ya, Tuan Haji prefer kat sini ataupun Tak apa, saya ada pointer. Tuan Haji, kita ada orang Gaza kat seorang kat sini. Ya? Ada orang Gaza kat sini. Dah Gaza, kita boleh cakap Inggeris lah. Tak boleh je, tapi nama dia Mahmud. Mahmud Oh, Cik Mahmud. Oh, ada Gaza seorang. Okay. I hope you can, do you understand bahasa Malaysia or do I need to speak in English? No, not yet. Okay, I think you feel okay, isn't it? out of By looking at the photos, probably. Okay. Sekejap, Okay. Bunda ke? Nampak ke dari belakang? Okey, Aqsa Sharif adalah sebuah pertubuhan, sebuah NGO di bawah Pertubuhan Ikram Malaysia. Apalah, tak jalan mouse ni pula. Dan tugas kami adalah lebih kepada untuk membantu ataupun melihat isu Palestin. Banyak orang tanya, kenapa Palestin? Kenapa tidak lain? Kenapa tidak di Jepun sekarang ni isu nuklear dia? Kenapa tidak di Iraq atau di negara-negara lain? Sebenarnya Aqsa Sharif di bawah Ikram Malaysia ni ada banyak pertubuhan NGO yang mengkhusus kepada aktiviti-aktiviti yang berkenaan, ya. Dan Aqsa Sharif khas untuk isu Palestin. Iqra Salam khas untuk Iqra, untuk Iraq, ya, Iraq Salam. Dan juga untuk NGO-NGO lain macam kami juga bergabung dengan Islamic Relief dan sebagainya, dengan Mercy untuk negara-negara macam Jepun, Haiti dan sebagainya. Jadi ini adalah perkongsian konvoi ke Gaza tempoh hari pada 15 September 2010. Just after raya, just after raya, 3 hari selepas raya puasa, sampai 25 Oktober, perjalanan 40 hari, 42 hari basically kalau daripada Malaysia tu. Dan boleh buat haji, punya panjang masa tu. Inilah gambar kami di UK. So saya nak sorot sikit. Perjalanan kami ini sebenarnya adalah perjuangan kita semua. It's not only our journey. Dan sedekah kita semua, usaha kita semua, doa kita semua. Dan ganjaran dari Allah adalah bergantung kepada amalan dan niat masing-masing. Walaupun kami dah sampai ke sana, tapi kalau adik-adik ataupun saudara-saudari yang ada di sini, anak-anak yang ada di sini, ya, more appropriately saya sebut anak-anak lah, pasal saya ini rasa dah tua dah umur 50 lebih dah, ya. Anak-anak yang ada di sini, kalau kita berjuang dalam isu ni, bergantung pada niat kita, banyak mana kita bagi dan sebagainya. Bukannya kuantiti yang kita buat, tapi kualiti yang kita buat, ya. Dan kita perlu faham isu Palestin, kerana isu Palestin bukan isu tanah semata-mata. It's not only cerita tanah, ya. Kerana ini bukan cerita tanah, cerita bangsa, cerita penjajahan semata. No. Palestin is bigger than that, ya. Ada lebih besar daripada itu. Sini faham bahasa Inggeris ke faham bahasa French? French. Minta maaf saya tak kerti bahasa French, ini saya boleh cakap Inggeris saja. Okay. Faham bahasa French juga? Faham kan? Dalam bahasa dia. Okay. Jadi isu Palestin ini sebenarnya adalah isu keadilan sejagat dan kemanusiaan. This is what you need to understand. Ini yang kita perlu faham.
bahawa isu ini adalah isu keadilan sejagat. Bak kata George Galloway, pengurusi Viva Palestina, dia kata, kalau kita boleh selesaikan masalah, if we can solve the Palestinian problem, we can solve the world problem. Dia kata. Itu pendapat dia, ya, seorang ahli parlimen British. Jadi, dan kemudian kita bukan hanya berhadapan dengan Yahudi, kita kena ingat ya, kita kena bezakan antara Yahudi dengan Zionis. We are not against the Yahudi dengan Jews. Tidak. Kerana Nabi-Nabi terdahulu sebelum ni pun adalah daripada kaum Yahudi, bangsa Yahudi. Yang kita against adalah Zionist movement. Tak kira lah Zionis daripada Kristian ke, Yahudi ke, malah ada juga Zionis di kalangan orang Islam. Ini yang kita kena marah. Kerana Zionis ni, dia tidak bertuhankan kepada Tuhan. There's no God. Pada dia Tuhan adalah syaitan. Itu yang kita kena faham dengan Zionis. Dengan apa ni, kita kena faham cerita apa ni orang kata, unfinished pyramid, semua sebagainya kan. Ini saudara-saudara kena baca lah dalam internet, banyak maklumat. Dan Zionis ini sebenarnya, dia ni bukan hanya musuh di pada umat Islam, tapi juga kepada dunia, ya. So persoalan Zionis ni, kita kena ada kefahaman, pengetahuan tentang kezaliman perancangan Zionis untuk menjamkan dunia. Bermula pada tahun 16 lebih, abad ke-17, ya. Dengan gerakan mereka nak mengawal dunia dari segi mata wang. And sekarang dia berjaya. Macam mana dia kawal wang US. Satu sumber yang bagus kalau kita boleh baca adalah Money Masters. Dalam YouTube ada Money Masters. Buka Money Masters. Dan kita boleh tahu sejarah macam mana fiat money wujud. Dan sekarang ni fiat money tanpa disadarkan dengan apa-apa, hanya sekadar janji yang mungkin dan akan akan dilanggar janji ini. Pasal apa? Fiat money ni hanya berdasar pada janji. Dia tidak disadar dengan apa-apa. Jaminan bahawa duit tu ada nilai. Dan sekarang ni hutang mereka tu memang tak mungkin bayar dan tak boleh bayar dan tak mungkin boleh dibayar pun sampai bila-bila. So they are going to break the promise pada the whole world. Itu inevitable. Akan berlaku, pasti berlaku, tapi tak tahu bila akan berlaku. The fall of dollars, ya. Satu. Jadi sistem pemerintahan dunia, ekonomi dunia dan sebagainya. 3F, food, fun, fashion. This is all, benda ni yang ni semua yang you kena baca, ya. Saya tak boleh nak hurai panjang cerita ni. Kalau saya hurai panjang mungkin tak habis sesi hari ni sekarang. Pasal saya ni sini panjang cerita dia, ya. Panjang cerita dia. But you need to read a lot. Maklumat dia cukup banyak. And satu lagi yang kita kena ungkapkan, are we facing Dajjal? Dajjal ni satu makhluk yang telah diperingatkan oleh Allah daripada zaman Nabi Musa lagi. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, Antichrist, ya. Pada zaman Nabi Isa, Antichrist. Dan dia merupakan satu ujian, satu fitnah kepada dunia. Seperti mana sebuah hadis Nabi, tidak ada fitnah bencana yang paling buruk sejak Nabi Adam sampai hari kiamat selain daripada fitnah yang dibawa oleh Al-Dajjal, ya. Jadi itu satu satu perkara yang kita kena lihat. So saya kena go cepat sikit pada Palestin, ya. This is Palestine. Memang very beautiful. It's a beautiful land yang jadi rebutan. Dan tanah ni dirampas daripada orang yang berhak, ya. Bumi Palestin sekarang, kalau kita dapat lihat, okey. So ini pada tahun sebelum 46, banyak kawasan hijau ni, tanah milik Palestin, ini Jewish. Dan kena ingat ya, Palestin ini bukan hanya tanah yang diduduki oleh orang-orang Palestin, tapi juga oleh orang-orang Arab Kristian, orang Yahudi dan juga orang Islam. So mereka hidup aman selama ni. Tapi pada tahun pada tahun 47 dipecahkan oleh UN jadi dua bahagian, basically 50-50. Pada tahun 67 selepas perang Teluk tinggal lagi dalam 20% plus. Pada tahun 2000 hanya tinggal sedikit tebing barat dan Gaza. Dan recently pada tahun 2010 Gaza je yang tinggal. West Bank ni tinggal sikit-sikit lah. Dan basically Fatah pun sebenarnya mendukung aspirasi Zionis ataupun mendukung aspirasi Israel sendiri. Ini boleh dibaca dalam Palestinian Papers. Anybody read Palestinian Papers? Tak baca. Ada dengar kan? Palestinian Papers. Elok baca dan tahu macam mana nak diserahkan Gaza nanti tempoh hari atau nak diserahkan Palestin ini kepada Israel. Why ini berlaku dulu, ya? Supaya kita faham.
So jalur Gaza yang tinggal ni dia hanya 1.6% daripada total Palestin. Only 1.6%. Penduduk dia 1.5 juta. Penduduk yang paling ramai atau yang paling padat di dunia, ya. Dan tanah sebelah ini bersepadan dengan Mesir. Ada Rafah crossing di sini. Sepadan laut dikawal oleh Israel. Sepadan darat 51 km dikawal juga oleh Israel. So Israel kawal semua sekali. Basically Rafah pun sebenarnya adalah di bawah kawalan Israel. Cuma yang menjaga itu adalah orang-orang Mesir, ya. So ini reality. Wanita ni, I'm from Austin, Texas. Israel will pay me to move to this land because I'm Jewish. Because dia Jew. Dan orang Palestin ini, dia tak boleh balik ke negeri dia because dia bukan Jewish, walaupun tu negeri dia. Dan sejak daripada tahun 67 atau awal lagi pada itu, ramai orang Palestin ini menjadi pelarian di Syria, Lebanon, Jordan dan banyak negara-negara lain termasuk Mesir, ya. So maybe nak kata sahabat kita ni refugee kan? No, bukan, you are not refugee status, ya. Dia brother? Actually, no. No, okay, I'm actually. living in Gaza, yeah. So you are staying in? I am living in Gaza. You're living in Gaza now. How can you come out? Oh, due to this recently. No, because if I'm not mistaken, it's hard to come out of Gaza. I study here. I am living in. Oh, I see. You studied here. Okay. But I didn't understand what did you say. Okay, no problem. Okay, sorry. So ini adalah ladang. This is the farm dimiliki oleh orang Palestin dahulu dan sekarang dia dah jadi milik Yahudi. Dirampas, ya, dirampas. Itulah ladang sekarang ni. Dan orang yang dirampas tu sekarang ni bekerja di ladang tu balik semua. Ladang milik mereka. So ini antara kezaliman. Pendapatan haram. Kita selalu dengar, orang kata pendapatan haram, ya. Ni. Pendapatan haram Yahudi ni bukan di rumah teres, ya. Bukan rumah setinggan. Tapi rumah sebuah-sebuah, banglo dengan kolam renang. Tu, that's pendapatan haram. Yes. Ya. Dia bukan setinggan. Pendapatan haram Yahudi bukan setinggan. Dan pendapatan haram ni adalah percuma, free. Yes. Don't be surprised. Ya. Free. Kediaman ni dia bagi rumah sebuah, kereta sebuah dan ladang yang dirampas. Serta kadang-kadang bisnes juga diberikan kepada mana-mana Yahudi dari dunia ni yang nak pindah ke Palestin as an incentive. Everything is free, the house is free, rumah free dan sebagainya. Dan kaya sangat ke Yahudi ni? No. So where did they get the money? From their business. Apa bisnes dia? Merata dunia. Who are the clients atau the customers? All the Muslims. Actually, you are the guys, kamulah orang yang membayar semua-semua ni. Just imagine dia, harga satu cawan Starbucks berapa di sini? Kalau di Malaysia tu dalam RM12 satu cawan. Kalau di Russia saya tanya dalam RM20 lebih kurang. Equivalent, ya. Di sini mungkin dalam berapa euro? Boycott. 10 euro, 5 euro? Yes. Boycott. That's why orang adakan BDS, Boycott Divestment Sanction. Itu satu movement yang kuat bergerak di Europe ni. Sebab apa? Memang ni lah yang di-finance oleh orang-orang satu dunia. Yahudi satu dunia ni bawa ada 15 million, tak banyak. Umat Islam 1.5 billion. That's why satu cawan, contoh dia macam satu cawan Starbucks tu, cost dia, di sini cost, because I'm a businessman, saya yang berniaga, cost dia tak sampai RM2. Selebihnya tu adalah keuntungan dan kebanyakan disalurkan kepada di sini. Dan dengan bantuan pertolongan daripada mereka sebanyak $3 billion setahun untuk pertahanan senjata sebagainya, so duit yang banyak tu digunakan untuk membeli senjata, buat perumahan yang mewah macam ni. Ni tebing, di pintu sepadan tu. So tu rumah mewah dia orang. Ya. Dan memang satu bangsa yang busuk hati. Just imagine, tanah Palestin atau Gaza yang tinggal tu hanya 1.6%. And yet, dia orang tak puas hati. Masih lagi sakit hati dengan tanah yang tinggal tu. So saya nak menyorot sedikit latar belakang. Tak nak pergi sejarah panjang-panjang. Sejarah perang dulu, sejarah 47, agreement site PK, apa nama? Lepas tu sejarah sejarah penubuhan negara Chinese dan sebagainya. Saya tak nak begitu. Saya nak pergi yang recent.
Pilihan raya Palestin pada Januari 2006 yang disahkan adil oleh Presiden Jimmy Carter, because this is the first election yang dia buat di Palestin. Tujuannya masa tu kerana sampai sekarang ni Israel tak pernah mendapat mandat daripada rakyat Palestin. Rakyat Palestin tak pernah bagi kebenaran pada Israel untuk bertapak di bumi Palestin. No. So dalam deal dia orang dengan Fatah atau dulunya PLO bersetuju nak bagi laluan dengan syarat rakyat menyokong. So dalam pilihan raya ni they were expecting Fatah menang. Because kalau Fatah menang, Fatah akan bagi laluan untuk mengiktiraf negara Israel. Itu boleh baca dalam Palestinian Papers. You got to read that. So bila itu berlaku, Hamas sebuah NGO asalnya, terpaksa melibatkan diri dalam politik dan yang dia tak expect pun menang. Saya pernah tanya orang Hamas, dia kata banyak mana masa tu estimate boleh menang, dia kata 30% habis kuat. Not more than 30%. Tapi Allah punya susunan, Hamas menang 2/3 majoriti, Israel, sekutunya dan US tak puas hati. Tak puas hati pasal dia kalah. Walaupun dalam pilihan raya yang pertama yang paling adil, ini yang dia kata sebelum tak ada pilihan raya dekat Middle East. Sebab nak dapat mandat daripada rakyat, so dia buat pilihan raya ni. Bila kalah, Hamas dituduh sebagai teroris. Dan ini juga lah yang dituduh oleh orang Islam seluruh dunia, Hamas sebagai teroris. It was never a terrorist organization. Itu kita kena ingat. Tapi Hamas menawarkan keadaan campuran dengan Fatah yang mana berakhir pada 2007 pasal campur tangan dengan US dengan apa dan sebagainya. Banyak kisah dia. Dan Fatah memerintah di tepi barat atas restu Israel dan US tanpa mandat rakyat. They never win the election. Dan Hamas di Gaza. Dan what happens that Gaza diubah menjadi penjara yang terbesar di dunia. Bukan penjara ya. Kalau penjara ni orang boleh masuk, orang tak boleh masuk, orang tak boleh keluar. Our brother here ni mungkin nasib baik boleh keluar, ya. Biasanya payah nak keluar. Dan juga apa ni, kalau penjara ni, tapi penjara kelebihannya orang ada makanan, ada tempat tinggal, ada elektrik. Di Gaza tak ada semua ni. So lebih teruk daripada penjara. It's worse than a prison, ya. Jadi segala bentuk kezaliman yang tak pernah berlaku pada manusia untuk melemahkan umat Islam di Gaza dilakukan, ya. Masa tu selepas perang tu, dia kepung jalan, tutup sempadan, tutup semua sekali, tutup ruang udara, bom rumah kedai, bom hospital, bom sekolah, universiti, lapangan terbang, anything yang dia boleh bom, semua habis dia bom, ya. Bunuh, seksa orang Islam, penjara umat Islam. Umat Islam dalam penjara sana ada berapa ribu? 8 ke 10 ribu. Orang Israel dalam penjara Gaza berapa ramai? Yang biasa famous, Corporal Shalit. Semua kenal. So dia punya tak balance, ya. Dan ini bukan perkembangan baru dalam amalan Israel sejak pada tahun 47. Dan Palestin berhadapan dengan tentera yang terkuat, ya. Dibantu oleh tentera paling kuat di dunia. Just imagine. Israel adalah tentera yang tentera yang paling kuat Amerika. Yang kedua terkuat di dunia Russia, France tak main. Ketiga China. Keempat Israel. France tak sampai, Jerman tak sampai, England tak sampai, semua tu. You are much lower than Israel sebenarnya. Dia keempat terkuat di dunia. The strongest army yang paling kuat. So tentera yang keempat terkuat di dunia dibantu oleh tentera yang paling kuat di dunia. Nak menjahanamkan sebuah strip, sebuah jalur dinamakan Gaza hanya berkeluasan 300 km persegi. But tak boleh buat. Dan tak mungkin boleh buat, ya. Itu kelebihan dia. So apa yang berlaku sekarang ni, Gaza menderita teruk sejak pada tahun 2007, ya. Dengan satu hukuman dinamakan collective punishment. Collective punishment ni bermaksud oleh kerana orang Gaza ni tak mengundi Fatah, masih lagi mengundi Hamas, maka semua orang bertanggungjawab. Even kanak-kanak, budak-budak, remaja, orang tua, semua bertanggungjawab. And semua kena kesan dia, ya. Collective punishment juga sebenarnya satu benda yang tak pernah berlaku di dunia ni. Actually, collective punishment, contoh hari gini, semasa perang Jepun datang menyerang Malaya. Tak ada tentera Jepun datang ke kampung-kampung tanya, siapa sini anak dia askar, ayah dia askar. Kalau dapat tahu, bunuh satu rumah, roboh rumah tu, rosakkan dia punya kebun. Tak berlaku. Di Israel berlaku. Di Israel berlaku benda ni. Ini perkara yang tak pernah berlaku dalam mana-mana tamadun di dunia sejak dulu sampai sekarang, kecuali pada Israel. So, betapa rendahnya akhlak dia orang. Tengok.
Tak pernah berlaku macam askar Amerika sekarang. Askar Vietnam pun masuk Vietnam. Tak pernah tengok siapa sendiri yang Vietcong sebagainya bunuh satu orang. Adik-beradik, anak sebagainya semua bunuh. Ini berlaku di Palestin. So tak boleh declare kalau siapa masuk askar, you can never declare kamu ni askar mana keluarga kamu asal usul. Ya. So bila Palestin tak patah, tak jatuh, tak give up, maka dia adakan Operation Kasli, ya, pada Disember 2008. Operasi ini bertujuan nak hapus ketua Gaza ni. Pasal orang Gaza tak reti give up. Ini strength orang Gaza. They never give up, they never kalah. You are we respect the Gaza people because you never give up. So orang ni tak pernah kalah, they never surrender. Tak pernah, dan operasi ni diadakan untuk melonjak ketua Gaza. So ini adalah insiden pertama, polis yang dibunuh di Gaza pada pagi 28 Disember. Polis ini bukan latihan dan diserang dengan tegangan udara. 240 orang mati. Ya. Some pictures are quite gory, very sorry. So bandar dibom, kesan tembakan, as you can see, tak ada tempat yang tak ada bullets, ya. Apa saja yang boleh tembak ditembak. Kemusnahan bandar, ya. Kemusnahan rumah. Basically ini rumah area semua ni. These are houses dulu. But dah tinggal dia punya wayar aja. Bangunan dibom. Kalau tengok di sini. Dan inilah suffering pada ketika itu. So Israel selalu bagi alasan. Dia kata sampai sekarang ni, kami menyerang Gaza ni sebab ni, roket Hamas. Ya tak? Roket Hamas. Jadi ini kolasi roket Hamas. Ya? Kolasi roket Hamas yang dikumpul oleh Israel. Sebenarnya roket Hamas ni dia tak meletup. Dia pasal dia punya bahagian peletup dia tak ada. Dia basically jarang ada peletup. Dia propeller dia daripada ammonium nitrate, baja. Saya ni pengimport baja ke Malaysia. So I know about fertilizer a lot more than ni. So bahan propeller dia adalah ammonium nitrate, ataupun itulah bahan peletup dia. Baja. Jadi benda ni dia tak kata orang tak meledak macam mana bom-bom lain, tapi dia langgar. Jadi siapa yang kena langgar, dia mati. Itu saja. That's all sebenarnya. So dia tak adalah kena bangunan ni meletup satu bangunan. No. Dia kalau langgar dinding ni pecah, tum sikit. That's all. Tapi ini adalah alasan yang diberikan oleh Israel that we need to stop orang Gaza ni. Sebab kata Chief Safid dia kata, we have got to kill 100 untuk suruh orang berhentikan ni. If they didn't stop after 100, we kill 1,000. If they didn't stop after 1,000, we kill 10,000 or 100,000 or even a million or to whatever amount. As long as orang Gaza ni berhenti hantar bom ni. Which is ridiculous. It's not the alasan. Sebab setakat ni daripada tahun 2000 sampai 2008 baru 23 orang yang mati dilanggar oleh roket ni. Tolong I nak tunjukkan satu senarai Listen. Okay. Inilah senarai list of death caused by Qassam rocket yang saya ambil daripada website Israel. Ya. Daripada sini, death within Israel pada 2008, Arnold Rosenberg 51 killed by mortar dan sebagainya sampai 2004. Ya. Total death from mortar fire from Israeli settlement di Gaza. Ni dia. Thai national, Chinese national, Palestinian worker dan juga some Palestinian workers. Pekerja-pekerja asing yang bekerja di ladang-ladang kena langgar dekat roket, mati. Ini artikel daripada Arnold Rosenberg, Israel Ministry of Foreign Affairs, Jun 5, 2008. Dan juga banyak daripada website sana saya ambil. So actually, daripada selama ni, baru 24 orang yang mati. The world kena tipu sampai sekarang ni. The world has been lied bahawa selama ni yang menjadi masalah punca masalah Israel tu adalah roket Hamas. No. Yang mati kena aksiden motosikal, berapa orang mati satu hari raya di Malaysia? More than that. Yang mati kena denggi ke, mati kena apa sebagainya ke. So this is just alasan untuk menjahanamkan Gaza. And until now, until today, alasan ini masih dipakai lagi oleh pihak Yahudi because media dia pegang. CNN, CNBC, ABC, BBC, London, semua basically.
adalah media Israel. So memang cerita ni ada sikit cerita Palestin, sebut sikit cerita roket Al-Qassam ni. So dan sampai sekarang ni pun suruh agreement macam last week dia serang dia kata suruh berhenti tembak roket. Berapa orang mati? Cuba tanya dia. Yang dia pergi bom dekat Gaza tu, berapa orang mati last week? So never stop benda ni. Dan tujuan sebenar dia orang, ini juga dia boleh dapat daripada website. Ceramah dia punya Rabi dia tu, ceramah dia di kemah tentera sebelum operasi. Minute before operasi, ini adalah interview dengan askar-askar Israel yang you boleh search dalam internet. Cuma saya translate benda ni. So, antara pesanan dia, pertama sekali adalah berani, kejam dan agresif. And serang tanpa belas kasihan. Dibenarkan buat apa saja, anything you can do. Whatever you want to do, you can do. Termasuk membunuh wanita mengandung. This is not war. This is cowardice. Dalam perang, askar tak pernah nak bertembung dengan orang awam. No, itu satu battle. Askar dia ada pride. As an army, dia ada pride. We only fight with soldiers. Soldiers dengan soldiers. Soldier bukan dengan orang awam. Bukan dengan kanak-kanak. Bukan dengan orang tak ada senjata. Bukan dengan perempuan. Bukan dengan orang tua. No. This is cowardice. Kita ada senjata. Dia ada senjata. Cuba budak sekolah. Ada gambar nanti kan. Ini bukan perang. This is purely pengecut, penakut, cowardice by the Israel armies. Ini kita kena faham. Askar Israel adalah bangsa yang pengecut. Tanya orang Jepun, askar Jepun yang samurai tu. Dia takkan bunuh orang awam. Tanya askar mana-mana pun, askar Jepun, dia takkan bunuh orang kampung saya suka-suka. Tak. An army never kill the people. Ya? Tapi inilah yang berlaku pada Israel. Dan koperasi itu pula disebut sebagai apa? Tahan sebagai dicolek, ya tak? Bila kita guna istilah dicolek ni, artinya yang mencolek itu orang jahat. Sedangkan koperasi ini askar tahanan perang. Tahanan perang berbeza dengan pencolekan. Dua different perkara antara pencolekan dan juga tahanan perang. Tahanan perang ada pride. Pencolekan, yang orang colek itu orang colek orang kan. Ini it's not kidnapping. No. It's not kidnapping. Ya? Dia tahanan perang. So bangsa adalah kanak-kanak, kata lihat di sana. Dan kesabaran seorang ayah ya. Ini juga satu sifat orang Gaza. The patience of the Gaza people. Walaupun anak mati dan sebagainya. Orang tua, wanita. 1,400 orang Palestin dibunuh, 300 kanak-kanak cedera, ya. 300 yang mati, 300 kanak-kanak, wanita, 5,000 cedera. And mostly orang awam. Ni satu gambarnya agak sedih. Kalau gambarnya ada 4 siri saya ambil satu je. Ibu ni memujuk anak supaya sabar sampai ibu ni mati. Ada 4 keping gambarnya. Kalau boleh buka dalam internet. Sampai ibu ni mati, suruh anak tu sabar. What is this kan? This is killing human. Dan inilah juga sekarang ni yang nak tarik balik semua daripada paper yang dia betul kan. Because biasalah Jew dengan Jew sebagainya takkan nak balas Jew balik semula. Kan ada 4 orang author untuk bukan Rosenberg, siapa nama itu? Yang baru-baru ni Tori tarik balik kertas daripada United Nations tu. Ya? Bahawa orang Gaza ni membunuh orang awam. Memang betul. So 3 lagi author tak nak tarik balik. Only ada pengurusi dia. Goldstone nak tarik balik report dia pasal dia pun Jew juga. Mungkin tak tahu apa kena pada dia. So actually pada masa tu, so kalau orang tanya, adakah 1,500 tu ramai? Secara perspektifnya 1,500 tu tak ramai sebenarnya. Daripada 1.5 juta penduduk di Gaza, hanya 1,500 sahaja yang dapat dibunuh. 0.1%. Pada orang Israel, they lose the war. Ini sebenarnya berlaku. That's why they declare we lose the war. Patutnya dia nak bunuh ramai lagi, because cara dia bom Gaza, this is Gaza, dekat atas ni, Gaza atas, pada Gaza, sebanyak-banyaknya bom. There's no way to run. But yang mati tak ramai. Malah yang lahir, anak lepas yang lahir peristiwa ni 3,000 orang lahir. Tambah lagi. Tempat lagi. Itu kelebihan Gaza. Dan satu kelebihan Gaza, antara berkat dia kan, saya nak cerita ini, what we can learn from Gaza. Daripada 3,000 tu, tak seorang pun turun darah ibu tu. Not even one. So inilah realiti kehidupan, ya. Segalanya musnah, ya. Tangisan seorang untuk seorang abang ni meninggal, kena bunuh, adik menangis, ya.
Memang insiden yang apa ni? Yang mengharukan. Di Sedia Home, rumah mereka. Ya. Sejuk tak terkata. Very cold, terutama pada musim winter. Ya. Dan akibat serangan, basically makanan putus, bekalan air sering putus, perkhidmatan kesihatan, bisnes hancur, 90% bisnes tak ada lagi dah. 60% tak ada pekerjaan. 60% ni high angka yang tinggi ya. Dan 80% di bawah paras kemiskinan tegar. Acute poverty ya. Apa gilanya umat ini? Ini ciri-ciri universal. Kalau ciri-ciri universal manusia, kemanusiaan, kalau orang lapar kita bagi makan, kita ni orang baik, ya tak? Orang sakit kita bagi ubat. Kita tanya pada mana-mana manusia. Ada orang sakit kita bagi ubat. Kita orang baik. Orang diananya kita bagi tolong. Kita orang baik, ya tak? Ini ciri universal. Orang dizalimi kita tolong. Orang tak ada rumah kita bagi rumah. Orang tak ada pelajaran kita bagi pelajaran. Semua manusia mendukung ciri ini. Ciri universal, ciri yang baik. Baik, ciri-ciri juga yang dihalang, disekat, yang dikatakan tak boleh oleh pihak Israel Barat dan US. Dan yang menyokong benda ni Mesir. Saja pun Mesir. Because Mesir yang antara penghalang kami ke Gaza tempoh hari paling besar. Negara Arab dan negara umat Islam jahil. Ya? Dan yang ingin membantu masyarakat dunia yang prihatin, termasuk yang bukan Islam. So, jadi gila dunia ni sebenarnya dah. Ya? Hadis Rasulullah SAW, umat ini ibarat buih di permukaan laut, walaupun ramai, tak kita ada sebuah kekuatan. Boleh dianiaya, dibunuh ikut suka hati, dirampas hak, bom rumah ikut suka hati. Tak ada nilai lagi dah, tak ada value. Satu orang Israel kena tangkap, umat Islam 8,000 dalam penjara. Itu comparison dia. Ya? Tak ada nilai lagi dah, tak ada value. Yang heboh satu orang Israel yang kena tangkap. Yang 8,000 ke 10,000 dalam penjara Israel, nobody knows their fate. Banyak kena bunuh, kena seksa. Harga diri tak ada. Ya? Penakut dan pengecut. Yes. Ini orang Islam punya penyakit sekarang ni. Pentingkan diri sendiri. Tengok negara Arab. Bangunan paling tinggi di dunia, di Dubai. Saya ni orang bisnes dan almost every year setakat ni saya ke Dubai. Business meeting dan sebagainya. Dan saya tengok perubahan Dubai itu daripada bandar kecil dulu sampai sekarang ni, Masya Allah. Every year saya sesat di Dubai. Every year sesat. Every year tak jalan berubah. Pernah pergi Dubai tak? Pernah tengok tak tower tu? Tower yang tinggi tu? Pernah sampai sana? Tak pernah Pergi tengok. Memang tinggi sangat. Tapi nak naik itu harga RM100 ya. Harga naik lift dia RM100. Tak payahlah saya kata buang duit. So, kekayaan umat Islam memang melebar ruah. Sebab semua mementingkan diri sendiri ya? Dan kita lebih hina daripada binatang ternak. That's why manusia ni, anybody else, orang Israel istilahkan sebagai goyim. That's what orang yang Yahudi panggil. Goyim ni binatang ternak. So semua orang, semua manusia selain pada Yahudi adalah goyim. Itu yang dia bagi. Apa punca dia? Pasal kita ceritakan dunia dan takutkan mati. Ini sistemnya kos. So, macam mana nak kembalikan umat ni? Satu surah dalam surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Maha suci Allah telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Di surah I want to talk today sebenarnya. Baru masuk topik sebenarnya ini. Tadi punya preamble punya panjang. Topik di sini. Untuk melihat tanda kuasa kami dan sebagainya. So Gaza ini adalah bumi yang Allah telah berkat. Dan tadi cerita perang tadi tu, ini cerita dia. Sentiasa akan ada sekelompok dari umatku yang sentiasa berjuang bersama-sama kebenaran. Dengan kebenaran. Mencabar dan mentesah musuh mereka dan musuh takkan dapat mengalahkan mereka. They are fighting untuk kebenaran. For a justifiable cause. And musuh takkan boleh kalahkan mereka. That's why Gaza tu buat macam mana pun buat pun, Israel buat pun atau Amerika buat pun, tak mungkin dapat dikalahkan. Dah dibuktikan pun dah. Pada 2008 tu istilah dia kata, kalau nampak orang tu, jangan tembak, baling bom. Jangan baling satu bom, baling 3 bom sekali. Tu di Gaza tempoh hari. Tak ramai yang mati. Dan sampai sekarang ni, orang Gaza boleh bertahan. Itu kekuatan Gaza. So inilah kelebihan Gaza. This is the strength of the Gaza people. So Gaza punya kelebihan sebagai guru untuk umat manusia. As a teacher to the world. That's the Gaza. You should be the teacher of the world. It's your duty.
Because after this, we will going to face you up there. So you got duty for us around here. Because dia ada sifat ketahanan mental yang tinggi, ya. Kekuatan fizikal dan kesabaran. Macam tadi, anak kena bunuh, boleh sabar. Ketahanan mental, trauma memang ada trauma, tapi tak seteruk macam tempat lain. Budak kecil umur perempuan 10 tahun, 10-year-old girl boleh cerita, Abi kena tembak di sini, pecah sini, Umi kena tembak sini, darah banyak mengalir. Dia tak trauma. Tapi dia sedih, memang dia sedih, memang dia cry. Tapi dia boleh bercerita tu, benda tu. Memang kita yang dengar masa tu terharu, ya. Itu kekuatan orang Gaza. And strength ni memang kelihatan, ternampak pada orang Gaza. Memang kelihatan pada orang Gaza, benda ni. Dia punya strength, dia punya kesabaran. Dia tengok orang mati, ni macam kita tengok orang accident motor lah. Kita travel kat Malaysia, tengok orang accident motor. Tadi nampak accident motor, patah kaki, pecah dan sebagainya, putus kepala. Jadi berita di Malaysia? Tak ada berita lah, kan? Biasa di Malaysia tu berlaku. Macam tu lah dia pandang kematian. So, benda tu selalu berlaku. Rampant, ya, kerap berlaku. Kekuatan agama dan pegangan yang mantap. Ini strength dia orang. One example, ya, pernah saya tanya pada dia orang. Kalau kita, bukan saya tanya, saudara Rufazlin, Ustaz Rufazlin tanya pada dia orang dalam konvoi tu. Boleh tak kita nak minta kerja dengan kerajaan Hamas? Bukan jadi pejuang, minta kerja kerajaan, ya, minta kerja kerajaan artinya dalam jentera pentadbiran kerajaan Hamas. Boleh tak? Dia kata boleh. How? Dia kata. Okey, dia kata pertamanya kalau kamu nak minta kerja dalam kerajaan Hamas, dalam jentera pentadbiran, jadi kerani, jadi apa dan sebagainya, ke whatever job, kamu kena buat selai surat. You have got to bring a letter, satu selai surat daripada imam masjid kamu, ya. Biasanya, ialah kita pun mesti ada masjid keliling rumah kita kan, imam. Imam tu kena buat selai surat yang menyatakan bahawa kamu ni tak pernah miss solat subuh 3 bulan berturut-turut. 3 months in a row tak pernah miss solat subuh berjemaah di masjid. Kalau demi sekali, surat tak batal. With that letter only, boleh start apply kerja. Lepas tu ada interview lain lagi. Tak ada letter tu, forget it. Itu ciri orang Hamas. Itu ciri Gaza. Dan Hamas ni juga ingat, ya. Kalau saya baca dalam satu artikel, bukan Arnold Rosenberg, itu saya kenal Arnold Rosenberg tadi, satu kolom. Bilangan PhD dalam Gaza, dalam Hamas ni, jentera Hamas ni, 500 PhD. They have got 500 PhDs, doctorates dalam jentera kerajaan Hamas. Bilangan yang paling ramai pada mana-mana organisasi di dunia termasuk kerajaan Amerika. Yes, termasuk kerajaan Amerika dalam Hamas ni. 500 PhDs dalam jentera pentadbiran Hamas. So ini bukan organisasi calang-calang, This are not organisasi orang biasa sebagainya. These are orang cerdik pandai, orang bijak. So, jadi kemudian keberanian. Keberanian walaupun kanak-kanak, berhadapan dengan tentera, berhadapan dengan tank, batu saja pun senjata dia orang. Still yet they are very brave. Tak takut mati dia orang ni. Dan kemudian wajah sentiasa riang, ceria dan banyak bersyukur. In fact kan, pada hari masa saya tanya seorang sahabat saya di sana, sabar dia kata. Dia kata, Nazmi, dia kata, we are glad, dia kata. We are glad, istilah dia pakai, that Allah give us this mihna, ujian ini. Kami gembira Allah bagi kami ujian ni. Kata, wah, ujian macam mana kan? Makanan tak ada, apa tak ada, air pun air laut, elektrik tak ada, rumah sejuk selalu, semua tak ada. And yet they are glad. Because dia kata, if not, dia kata, our girls, our ladies will be like the ones in Syria or in Lebanon. Jadi, bila ada ujian ni, dia akan tahu kemantapan agama ada pada dia orang. That's why orang Gaza tak lari. Walaupun tebing itu pernah jatuh pada tahun 2007, pernah roboh, tembok Rafah tu sekejap. Pagi itu 700,000 orang Gaza, almost half, masuk ke Mesir. Beli barang supply makan. Petang tu, pulang balik ke Gaza. Not even a single person yang cabut lagi. The Gazans never call it defeat. Dia tak pernah mengalah. 700,000, 700,000 Gazans masuk ke Mesir pada masa tembok dia roboh. Petang tu 700,000 masuk balik ke Gaza. Why did they run away? No. Pasal di situlah bumi keberkatan, ya. Dan semua sifat-sifat ni, kebanyakan sifat-sifat ni dan sifat-sifat yang saya akan sebut nanti sekarang, banyak dah terhakis pada umat manusia. Sifat penting diri sendiri, sebagainya, banyak dah terhakis pada manusia. Just imagine, ya,
Kita pergi sana, ada seorang budak, kita bagi coklat. Coklat is a very rare item, kan? Di Gaza. Coklat. Gaza mana ada coklat? Makanan pun tak ada, coklat apatah lagi. So kita bagi seorang budak coklat, satu coklat bar. And normally kita sini pula kalau bagi satu Ferrero Rocher tu pergi pada kau sini, masuk poket tu hilang kan? Ya tak? Dapat besar punya Ferrero Rocher, lagi masuk dalam poket lagi besar, lagi bulky. Budak ni kanak-kanak dapat coklat ni, dia tak cabut lagi. Dia pergi kawan dengan ramai. Kongsi seorang besar-besar ni. Cukup sekadar nak isi, rasa kat tekak. Coklat sedap. Ni sharing ni, mana dapat sharing ni? Where you get this kind of sharing? Di Jepun, orang heboh dalam internet. Di Gaza orang tak heboh dalam internet. Cerita-cerita courage macam ni, berlambak berlaku di sana, it was never mentioned. Unless you are there. The spirit of the Gaza people hanya boleh difahami oleh orang yang pernah bercampur dengan dia orang. After you mix with them. Ini kekuatan dia orang. Tak ada sifat mementing diri sendiri, semua tak ada. Itu yang kelebihan Gaza. And tak ada minta sedekah ya. The Gazans are not beggars. Please. Dia ada pride. Dan dia pun sebut, please brother, dia kata, we are not beggars. Kalau nak bagi duit pun, bagi duit untuk kami buat projek ekonomi. Ekonomi punya projek, untuk kami cari duit. We are not beggars. So jangan ingat kita di tangan atas, kita lebih mulia pada mereka, kerana mereka tangan di bawah. No. Because membantu Gaza adalah duty kita. Contoh ginilah. Contoh gini. Okay. Contoh gini. Apa ni? Kita ni sekarang ni balik besok kerja jawatan besar, engineer. Semua engineer kan? Di Rusia semua doktor semua sekali. So saya terbayar besok kena belah kat dia orang semua. So sini semua engineer. So agak selamat sikit lah dengan engineer ni. So okay, engineers apa ni? So balik besok semua gaji besar. Kerja Kuala Lumpur. Ada adik seorang di mana? Mana sini? Orang mana? Orang Curug Tokun. Mana? Ada Curug Tokun? Tak ada. Batang Baru. Okey, katalah Batang Baru atau orang Sungai Petani. Orang Sungai Petani ada kan? Ada. Ada Sungai Petani. Okey. Adik Sungai Petani seorang, Sungai Petani, kerja kampung sebagainya, bela mak ayah dekat kampung. Kita jadi jurutera di Kuala Lumpur, gaji besar. Setiap bulan kita bagi duit kepada adik-adik di kampung. Adakah itu sumbangan atau tanggungjawab untuk bela mak ayah tu? Tanggungjawab. Adik tu buat tanggungjawab bela mak ayah. Tanggungjawab kita apa? Bagi duit pada dia. So, tugas tanggungjawab ni is our duty. It's not tugas adik seorang-seorang, tidak. Macam juga Gaza. It's not the Gaza people punya tugas nak mempertahankan Palestin dan membela Al-Aqsa. It's our duty. Our duty juga nak selesaikan cerita tu. Dia dah buat kerja dia. You guys are going to be us. Apa yang kamu dah buat? So, berdasarkan pada sini, kan, umat ini kena naik semula. Because umat ni akan menang one day. So, bukan orang Gaza perlukan kita, actually. Kita perlukan Gaza. Kita perlukan Gaza untuk naikkan semula umat dunia ini, umat Islam ni. Kalau tak, orang umat Islam ni akan jadi penakut, jadi bacol, menteri diri sendiri sebagainya. You need to learn a lot daripada Gaza people. Resiliensi, ketahanan, keberanian, tak mementingkan diri dan sebagainya ni. Yeah? So this is what you call bravery, kata. Kanak-kanak macam ni ha. Bersekilo pendek lagi. Tank besar tu tak takut dia orang. It's never dia boleh hati orang takut. Dalam tank tu komander lebih takut pada dia orang. To be frank. Buka satu website tu buka ada seorang komander tentera. In fact, tank punya komander ni kaki dia dirantai dirantai kaki tu ke tank. Kalau tak dia cabut lagi. Yes. Dan tank komander tu dia cerita dalam satu blog dia cerita, dia kata kenapa kita pergi perang ni? Baiklah kita balik. Kang kena batu ni kang, ada patah ke kang, batu tu meletup ke tank ni, tank hancur ke? Dia dalam tank. This is what they are describing. Buka website Jewish website. I rasa you all tak baca kan? Harris Times baca tak Harris Times? Sahabat Yahudi tak baca, ni semua problem ni. You need to read Harris Times, baca sahabat dia orang, tengok dia punya blog, website dia orang. Tunuk dia punya fahaman. That's why masalah roket Al-Qassam tu ketakutan. Bunyi roket tu bunyi semua cabut lagi bawah. So tension, everyday tension. Tak mati pun, tapi tension, tekanan. Takut kena langgar. Roket tu bunyi, sana kena tang langgar. Sini kecup perut, masuk bawah. Cowardice ni
Israel ni memang terkenal cowardice. That's why dia boleh ni berhadapan dengan remaja dengan selapang. Ini bukan warfare. Ini bullying, hooliganism. It's what they call hooliganism, hooligan. Kan? Ni, orang bersenjata, ya sangat baik penumbuk. Kita pun tak ada kind of bravery. Dan benda ni berlambak gambar ni dalam internet. The bravery of the Gaza people. Ya. So, bila ni berlaku dan orang Islam tak nak tolong sebagainya, maka datanglah juga Palestina untuk membantu. Satu konvoi kenderaan daripada London ke Gaza sejauh 6,500 km. Baru masuk cerita konvoi after almost 40 minutes. Oh, cerita konvoi. Ini yang orang tunggu-tunggu kan? Okay. Juga Palestina, sebuah NGO dipelopori oleh pihak bukan Islam. Ni George Galloway. George Galloway. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dear brothers and sisters, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu speech dia selalu dia. Mula-mula speech dia, Bismillahirrahmanirrahim. Dear brothers and sisters, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tu dia mula speech? That's George Galloway. So George Galloway ni dia mempelopori Viva Palestina because orang Islam do nothing. The Arabs are doing nothing. 300 juta orang Islam, orang Arab berhadapan dengan 6 juta Israel, orang Arab 300 juta doing nothing. So terpaksa orang daripada UK tolong. Viva Palestina gabungan US, Viva Palestina Arabia, Gulf, Itali, Kanada, IHH daripada Turki, Jawara, New Zealand dan banyak lagi organisasi yang bergabung dengan Viva Palestina. Ya. Dan Nasir Syarif bekerjasama dengan Viva Palestina Malaysia untuk misi ini. Okay. So peta perjalanan kita bermula daripada London, ya, masuk ke France, ya, mulai Calais, lepas tu pergi ke Paris turun ke Lyon. That's why we are in Lyon. Lyon, sorry ya, tak datang ke Toulon ya. Toulon jauh sikit. Toulon kat sini kan. So Toulon ni dah luar sikit daripada so tak pergi ke Toulon. Kita masuk ke ke Itali, ya. Ke Milan. Lepas tu pergi Ancona, naik ambil ferry, pergi Thessaloniki. Kita move dalam Greece sampai ke sampai ke Turki, masuk ke Istanbul, sampai Adana, lepas tu sampai Syria, di Latakia Syria, naik kapal sekali lagi ferry sampai ke Al-Arish dan masuk Gaza. 40 days punya trip, 6,500 km. Patutnya it's not me tu, bukan pakcik dia bawa kereta ni. You all patutnya bawa, tapi semua penakut kan. Tak, ada kerja lain, ya. Ada kerja lain, study. Actually sebenarnya inilah alasan kita dalam buat kerja dakwah ni, dalam nak buat kerja perjuangan ni. Pakcik juga mikirkan begitu tempoh hari. Saya pakcik ni orang berniaga, bila fikir tu nak pergi tu, takkan nak pergi Gaza. Kebetulan pasal company ada sponsor budak-budak Palestin. So kenal dengan Dr. Tahir, baik dengan dia. Dia offer, Nazmi nak pergi Gaza tak? Bila dia offer tu, dia pun penuh. Ini bisnes banyak ni, projek ni, budget nak masuk, kapal nak sampai, ni projek perumahan ada problem sebagainya. Kita boleh bagi 1,000 satu macam alasan. I can do that. Sebab saya terkenal satu surah dalam surah Taubah, surah Taubah ayat 24, dia menyatakan apakah ibu bapa, anak-anak, rumah-rumah yang kita sayangi, perniagaan yang kita takut rugi. Allah sebut tu. Lebih kita cintai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, berjuang di jalannya, maka Allah kata Allah akan berikan keputusan. Dan dia tak beri keputusan pada orang fasik. Dia tak bagi tak bagi, dan dia tidak memberi cahaya petunjuk pada orang fasik. Dan ayatlah kami dalam konvoi ini ramai businessman, ada yang 2-3 orang businessman. Ada yang dikepalai oleh Profesor Zain Kandar, pensyarah UTM Skudai. So dengan spirit itulah saya rasa kalau fikir nak bisnes, fikir tinggal sebagainya, memang tak jadi. So pergi juga. So that's why kadang-kadang dalam perjuangan ni kita kena ketepikan perasaan kadang-kadang tu, ya. Bukanlah kata berani sangat, tidak sebenarnya, tapi bawa berani. So masalah perjalanan ni basically saya bakal maklumat kepada masyarakat antarabangsa. Yes, that's why we have to move from daripada London cross Europe, because saya bakal maklumat pada orang yang ada di Europe ni untuk menyokong perjuangan Palestin. Seperti katakan tadi, dah orang Arab tak nak tolong, dia sebelah jiran tak nak tolong. Kemudian nak pecahkan kebungan ni. So kena ingat ya, Viva Palestina ni yang kelima. This is our 5th convoy ya.
Yang pertama 100 lebih kenderaan. Yang kedua tu dalam 20 kenderaan yang masuk. Yang ketiga tu bertembung dengan tentera Israel, tentera Mesir di Rafah, bertembung. Yang keempat tu kes Nabi Marah. Yang kapal yang kena serang di perang antarabangsa oleh Israel, 9 mati dan 50 cedera. Dan kami yang kelima. And konvoi ni sebenarnya tak akan berhenti selagi Gaza ataupun kepungan ni tak selesai. Lepas tu adalah konvoi kecil-kecil lagi. Dan sekarang alhamdulillah dah jatuhnya Mesir dan sebagainya, mungkin sekarang ni things are slightly better. Slightly better. Tak tahu, tak pasti. Bukan tentera paling kuat, takkan biarkan benda tu macam tu je. Kemudian menyampaikan bantuan kemanusiaan, dan dia memantau projek ekonomi. Kami ada buat projek di sana tempoh hari. Sebelum ni dulu kita buat makmal, kita finance makmal sebagainya, kita finance tadika. So nak pergi tengok projek-projek yang kita buat di Gaza. So maklumat konvoi 40 hari perjalanan daripada Malaysia, 7 orang daripada Aceh Sharif, 5 daripada Palestin Malaysia yang dikepalai oleh Datuk Anan dan Datuk Dr. Musa. Datuk Anan baru meninggal tempoh hari semasa Mesir Tahrir Square dia bahasa tu, baru meninggal. Tak meninggal di Gaza pun, meninggal kat rumah. So dia nguri. Pasal mati tak ada kena-mengena dengan perjuangan Ajal tak ada kena-mengena dengan perjuangan. Remember that. Nak mati di mana saja kamu akan mati. Allah dah sebut dah. Kalau orang tu nak mati, dia akan pergi ke tempat dia mati itu juga. Allah dah sebut. Kalau saya ditakdirkan mati kat Toulon ni, one day saya akan datang ke sini juga untuk mati. So mati tak ada kena-mengena dengan perjuangan. Itu semua Allah dah tentukan. Memang ada dalam Quran benda tu. So daripada London ada 40 kenderaan, van dengan lori dengan muatan alatan hospital dan keperluan sekolah sahaja yang boleh bawa masuk. Makanan, pakaian, selimut semua tak boleh bawa masuk. Ini syarat Mesir. Penglibatan daripada banyak negara, UK, Ireland, Sweden, sebagainya, France, Itali, banyak negara yang terlibat. Dan di Syria kita bergabung dengan konvoi daripada Morocco, daripada East, daripada West, Morocco, Algeria dan Libya, dan daripada South, konvoi daripada UAE, Oman dan Qatar, menjadikan semuanya 147 kenderaan, van and vehicles, masuk lori dan sebagainya. Dan penglibatan 30 buah negara, bilangan serta sekitar 350 orang yang dapat masuk Gaza. Total sebenarnya dalam 400 orang, tapi ramai tak dapat masuk kerana tak diberi masuk oleh Mesir. Terutamanya peserta konvoi yang keempat dulu, yang kena serang kapal tu. Dia dulu tak dapat masuk kan. Dia bukan pergi Gaza, dia pergi ke Ashdod, pergi Israel kan. Daripada Israel tu balik. So dia nak masuk juga kali ni, dan semua dipotong nama. Dan bantuan kita bawa bernilai 16 juta ringgit. Tapi hanya ada 2 hari di Gaza, juga atas arahan Mesir. So inilah mula di Luton. Van yang kita beli, 6 biji van, 3 Aceh Sharif, 3 Viva Palestina. Sebuah van harga dia dengan muatan RM55,000. So 3 van ini RM165,000. Bukan duit kami, bukan duit paket saya. Itu duit daripada sumbangan rakyat Malaysia. Sedekah semua orang, sumbangan semua orang. Kami hanya adalah sebagai postman, tolong bawa van ni ke Gaza. So sambungan sambutan masyarakat, terutama terutama di France, di Itali, di London, memang hebat Datuk Bandar, kami buat demonstrasi di Bandar Lyon, di Bandar Paris dan sebagainya, keliling bandar. Pasal atas permintaan Mayor Bandar, Mayor Baknoli, Datuk Bandar, Mayor Baknoli, walaupun di semasa itu kena keselamatan. Mayor sini menyokong sangat cerita Palestin. Mayor Baknoli dan Mayor Lyon. Baknoli ni satu tempat dekat Paris, dekat Paris. Dan dia sedang sama di mahkamah. So, dan dia orang very eager, very orang yang non-Muslim sebagainya, yang orang barat ni, pasal mereka faham isu Palestin, isu humanitarian. Sambutan di Milan dan Turin, Itali memang hebat. Cuma di Greece kurang sikit, sebab Greece ni adalah negara yang hampir bankrupt. Israel yang banyak bagi bantuan. So dia orang rakyat dia sokong, tapi kerajaan dia tak begitu menyokong. Di negeri lain ni kami sokongan penuh daripada kerajaan sendiri, daripada kerajaan negara tersebut. Ini gambar di Paris, dengan van tu. Demonstrasi di kota Paris. You all mungkin tahu tempat ni, mungkin you biasa tempat ni. Lepak-lepak kat sini. Ini di Paris, France. Ini kenderaan juga orang Paris, tapi dia ikut sekali dalam konvoi orang France ni. Banyak kereta macam ni, kereta-kereta private cars yang bawa bendera, kita barak dalam bandar.
So konvoi dia panjang sangat. Pasal apa? Termasuk private cars dalam bandar Paris ya. So ni di kota Paris. Tu kereta lain bagai itu lagi. Ini penginapan di Paris, satu dewan sukan bukan hotel bukan hotel macam ni, dewan sukan. Itulah rupa dia. Kita ni kalau dapat dewan sukan, alhamdulillah dalam konvoi ni. Kalau tak dapat dewan sukan, tidur dalam kemah, mana-mana dan. Tak dalam kemah, tidur dalam van. Sejuk dia, ya Allahu Akbar. Macam tidur dalam peti ais. Ya? Walaupun dengan jumper, dengan cap sebagainya, dengan meter, tak tahan sejuk dia. Pasal, bila benda tu besi kan. Jadi inilah tempat tinggal kami. Kalau dapat dewan sukan, very nice. Ya? Ini Profesor Dr. Zain Kandar. Itu office kami, pejabat kami. Anywhere yang ada internet line, jadi office kami. As long as ada internet line, jadi office. Itu Profesor Dr. Zain Kandar daripada UTM Johor. Ini operasi makan. Sebuah van, biasanya kita ada 6 biji van kan. Sebuahnya kita letak buat macam dapur di belakang ni. So kita mana-mana pergi kita masak. Because benda ni penting Because bila tempat sejuk, tak ada makanan sejuk. Once you got hot food, benda daripada dapur kita, dua dapur kita bawa, ada kari sebagainya. Terutama di Syria tak ada kari. Not even a speck of kari di Syria. Orang-orang kerja bersih mungkin tahulah. Orang Melayu mesti kari. Kari, cili sebagainya. Syria tak ada. Pening kepala. So ini operasi kami selalu. Ya. Orang Malaysia punya kerja. Ini gambar di sama ada di Turin ataupun di Paris ni. Bukan di Paris, dekat France ni Sambutan daripada remaja France remaja France tentang konvoi ni. Dan kami selalunya diberi escort polis mana-mana pergi. So konvoi boleh cross langgar traffic light, because kalau tak konvoi putus. So polis memang kawal sepanjang jalan. So itu bantuan yang diberikan oleh setiap negara Ni di Lyon. Tengah-tengah kota Lyon juga begitu. Ni dengan kawan-kawan yang ada dekat Lyon. Siapa datang? Ada sini ke? Tak ada Tak datang Tak kenal? Ini dekat mayor, pejabat mayor di mana Lyon. Dekat Lyon. Sini muka sini ada betulnya. Tak ada Abdul Hadi muka tak ada sini ke? Tak ambil gambar ke tu lagi? Sampai lambat Ada seorang gadis, ada gambar, dia lupa sana tunjuk kat sini. Saya tanya dia berapa orang budak perempuan yang dekat Lyon ni. Ada sini tak gadis tu? Tak ada. Dia kata dia seorang aja di sini, dia pacik kata. Dia daripada Johor budak perempuan tu. Dia bukan di Lyon, jauh sikit pada Lyon dia datang seorang diri. Tengok muka Melayu kan. Biasanya kita kalau saya travel overseas ni, pergi mana-mana aja, kadang tengok muka Melayu, belacan. Dia pandang tu. Bila dia pandang tu, sah Melayu kan. Sah Melayu. Kalau kita sebut belacan, dia buat tali tijak, itu bukan Melayu. Kalau Melayu biasa dia belacan, dia ke mana? Mana belacan kan? Sah Melayu kan? Itu pengalaman pakcik travel dekat dalam dunia ni. Pasal Melayu ni ramai. Ni di Turin, Itali. Sambutan daripada orang Turin dengan poster, dengan macam-macam Ni benda-benda macam ni banyak dekat Itali Salah satu benda. Gambar Netanyahu membunuh kanak-kanak, menyembelih kanak-kanak. Tu remaja-remaja Turin, remaja Turin yang sama-sama meraihkan kedatangan kami. Juga di Turin, orang bukan Islam sebagainya semua terlibat. Even on the tour tu heran juga budak-budak universiti, budak-budak Malaysia tak ramai dekat sana. Tak ada ke di Turin? Ada kan? Tak ada Pasal seorang pun tak ada budak Malaysia di sana. Di Lyon ada juga, di Turin tak ada. Itali tak ada, Itali Indonesia lah. Tak ada Itali. Ini kenderaan sumbangan daripada Kementerian Kesihatan Itali, 2 buah kenderaan yang kami bawa ke Gaza. Dia punya government sendiri, government Itali serah 2 buah kenderaan untuk bawa ke Gaza. Ni keluar daripada ferry di Patras, di Greece. Di Patras, kita naik Roro. Di Thessalonica juga sambutan rakyat okey. Thessalonica ni cuma kerajaan tak menyambut sangat tak seperti banyak negara-negara lain. Pasal ni untuk humanitarian cause, untuk sifat kemanusiaan yang saya kata di sifat universal yang saya katakan tadi. Konvoi menuju Turki. Panjang konvoi ni dalam 1 kilometer. 1 kilometer panjang dia dan tak boleh putus. Because kita tak tahu nak tidur kat mana malam tu.
Ini penuh. Kalau kita tahu tidur mana malam tu, dah lama Israel bantai dah. Tak ada kat sini pun rasanya. Jadi kita hanya diberitahu mana nak berhenti pada malam tu oleh ketua konvoi. Dia berhentilah tepi jalan ke, dekat Anak ke, dekat Dewan Sukan ke. Kadang-kadang last minute ada orang offer hotel. Ada sekali orang offer hotel budget hotel. Wah, lega. Dapat mandi air panas sebagainya kan. Yalah, dalam perjalanan mana ada semua ni? Tak ada. Bangsa kita driving pun, kita driving satu hari dah 8 jam driving satu hari ya. The last leg kita driving tu 20 jam kita driving. Makan biasa dalam masa driving mana dah lah. Kalau siang tu makanlah biskut, krepek ke whatever kan. Junk food, all the junk food kita makanlah masa tu. So di Turki sambutan cukup hebat ya. Hihaha satu NGO di sana memang first class punya NGO. Dan apa ni Turki ni dia terkesan dengan isu mobil Marmara, kapal tu. Kapal tu IHA punya ya, NGO tu punya. Pasal apa? Israel tak minta maaf. Jadi sebelum itu dulu, Turki ini adalah kawan baik Israel. Antara negara Islam yang jadi kawan baik Israel adalah Turki. Sama-sama berlatih perang atau main perang, macam kita budak dulu lah. Main perang kan? Dia sama-sama berlatih perang. Bila berlaku kes kafir Marmara, Israel tak nak minta maaf. Ni Turki marah. Jadi hubungan dagang, hubungan dua negara ni tegang, sangat tegang. Dan ini memberi kesan kepada negara Turki sendiri ya. Dan bila ini berlaku, orang Turki berubah. Saya sering pergi Turki sebelum ni dulu. Memang orang Turki ni banyak sikit perangai pelik-pelik dia. Pernah saya itu sembahyang kat Masjid Biru. Sembahyang ni Masjid Biru. Pasal orang Turki ni dia sembahyang dia kurang sikit tau. Sebelum tu pernah sembahyang kat masjid lain dekat dalam Turki. Kita tengok sembahyang 3-4 orang je. Tak ramai orang. Pergi sebelah tengok restoran penuh. Rupanya orang tak sembahyang sangat. Pergi Masjid Biru satu ketika tu nak sembahyang, datang lambat sikit, ada seorang kawan tengah baca lah Bismillahirrahmanirrahim. Masjid tu kan dia ada sistem akustik tu kan. Siapa sih engineer suara? Sound engineer tak ada? Akustik dia tu very good tau. Dia tak payah pakai mikrofon. Cakap je boleh dengar. So kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Depan tu dia tengah ada program. Dia datang di belakang tu depan kita. Shhh. Tu Turki. Biasalah. So Turki memang banyak perangai pelik. Pernah tanya seorang driver taksi cerita pasal Islam dengan dia, dia kata dia Islam tak minat lah. I was thinking about converting to Christian now, dia kata. Ni Turki masa tu. Tapi Turki berubah dalam bila kes mobil Marmara. Ya? Turki berubah. Dan apa ni dulu Mustafa Kemal Atatürk tu dia adalah daripada Jews Donmeh daripada Young Turks. Kita ingat Mustafa Kemal Atatürk is not totally Muslim Dia Donmeh, Jews Donmeh ni dia mengamalkan amalan Jew lagi walaupun menukar agama jadi Islam selepas ditawar oleh Sultan Muhammad Fatih. So they call themselves the Young Turks. Google Young Turks, buka komputer Google Young Turks. Apa kezaliman yang dibuat oleh Young Turks ni? Membunuh orang-orang Armenia 2 juta, ada Holocaust. Ya? Dia bunuh orang Armenia ramai. Ini berlaku Young Turks. Ya? So ini yang berlaku di sana. Ini boleh tengok sejarah ni. Ya? So kemudian sekarang ni orang Turki nak tukar lah daripada Mustafa Kemal Atatürk nak tukar kepada Sultan Muhammad Fatih sebagai wira negara dia orang. Yang dia Turki nak buat balik semula, nak kembalikan kegemilangan kegemilangan orang-orang kegemilangan Islam ya. Pasal dia adalah kerajaan Islam yang terakhir di dunia ni dulu, nak kembalikan semula benda tu. So sambutan di sepada Turki ya. Dengan anak-anak dan kereta sebagainya. Even the youngsters. Di sini tak boleh, sini kena pakai seatbelt. So ni semua tak ada seatbelt belakang perempuan semua ni. Dua-dua ni. Mana ada seatbelt. Jadi macam ni. So this is everywhere. Dia ikut konvoi daripada masuk tu, dia ikut kami. Di Istanbul sampai malam, pasal perjalanan tu jauh. Kita sampai Istanbul hari waktu malam, tengah hari sampai sepadan. Dan sambutan daripada Turki all along the way, macam ni lah rupa dia. Sidang media Profesor Zain Kandar, tu rupa dia, nampak sikit handsome dari sini ya. Tadi tak nampak sangat. Ini George Galloway ya, dan ahli kerajaan. Sebagian ahli kerajaan daripada kerajaan Turki ya. Ini barisan kenderaan kata Malaysia. Semua macam ni, Malaysia yang paling besar stiker.
paling besar stiker Malaysia lah. Kita nak prominent, ya. Tu sudah our flag kita daripada Malaysia. And biasa orang Malaysia ni good people sebenarnya. Because kita ni soft spoken, baik, lembut dan sebagainya. Kita ada kelebihan compare dengan Arab. Yes, don't be surprised. Don't be surprised. You are very, apa ni, orang kata orang baik, sabar, sebagainya. Ada kelebihan orang Malaysia ni. Lembut, ya. Tapi banyak kali sesat. Dalam konvoi balik sesat orang Malaysia, balik sesat orang Malaysia. Sampai dia kata bila ada orang somebody's lost, some cars is missing, ada the Malaysians, dia kata yes, the Malaysians, normal. So orang pegang, sorry guys. Ini berlaku, biasalah kita kan. Okey, ini satu isu. Furqan Dugan, ini remaja dengan abad tak clear, berumur 19 tahun. Ini satu isu yang besar yang berlaku di Turki. Isu ni yang mengubah Turki, ya, antara isu mengubah Turki. Dia ni tengah ambil gambar atas dek dalam kapal Nabi Muhammad tempoh hari, tengah ambil gambar atas dek, ditembak di kaki, dia jatuh. Tentera Israel pergi kepada hidung dia. Tembak kat sini, tembak sini, bersepai kepala. Inilah juga yang menyebabkan orang Turki marah sangat. So dia buat satu dewan kebudayaan, nama dia Dewan Kebudayaan Furqan Dugan, ya. So orang Turki marah sangat kerana dia kata, pertamanya, dia ni remaja, budak lagi. Satu. Yang kedua, dia tak ada senjata. Yang ketiga, dia ni dah cedera, dah kena tembak kaki. So, nak buat apa lagi? Tak boleh buat apa lagi dah. Yang keempat, kenapa bunuh anak kawan? Kan kita selama ni kawan baik, bersaudara selama ni. Kenapa bunuh anak kawan? Anak kawan baik. Ini orang Turki marah benda ni. Dan Israel tak nak minta maaf. Arrogant Israel itu biasalah, ya. Macam arrogant iblis juga. Dan di sini juga satu kes lagi isu. Wanita ni, suami dia dibunuh, tengah angkat orang yang cedera. Dan bila dah dibunuh, depan dia mati, suami dia mati atas riba dia. Dan lepas dibunuh dia kena interrogate, teruk kena interrogate. So dia orang kata, mana perasaan kamu? Kamu dah bunuh suami dia yang tengah angkat orang, tak bersenjata, dalam kapal di perairan antarabangsa, dan kamu pergi interrogate wife dia. So wanita Turki marah peristiwa ni. Pasal selama ni dia ingat orang Israel ni baik sangat. Jadi hubungan dua negara tu tegang sampai sekarang ni, ya. Di Syria, antara dua gambar tu saya kata terang tinggal, ya. Di Syria sambutan oleh kerajaan Syria, ya, bukan NGO, the government of Syria itself yang menyambut kehadiran, memang hebat. So masa di Syria lah makanan bau percuma. Dalam perjalanan lain tu makan kita kena beli sebagainya. Di Syria makan percuma, tempat tinggal percuma, semua percuma, ya. Jadi tak ada kos dikeluarkan termasuk kenderaan. Sampaikan bas nak ke bandar pun 24 hours. Ada bas nak ke bandar. Bila-bila nak ke bandar ada 2 buah bas standby. Pakai je lah, naik bas tu pergi bandar, ya, pergi internet sebagainya. So sokongan daripada rakyat Syria memang luar biasa. Pasal rakyat Syria ni ramai di sana orang-orang Palestin yang di sana, ya. Saya pernah tanya dengan seorang tukang, maksudnya cikgu tinggi rambut. Pada dia kata orang Palestin dengan orang Syria tak ada beza. We are all Palestinian people. Dan Bashar al-Assad ni kelebihan dia, kalau ada gambar dia, sebelah dia bendera Syria, sebelah lagi bendera Palestin. Tu Bashar al-Assad punya apa ni. Tapi kami tertahan di Syria selama 18 hari kerana Mesir tak kasih masuk, ya. Immigration Syria. Ini immigration ni, jalan masuk immigration, tutup jalan. Masa nak sampai immigration ni, kita tengok ada konvoi, panjang konvoi dia, snaking daripada celah-celah bukit tu, snaking. Kita kata mak panjangnya konvoi apa ni, jam dekat sepadan. Bila dah sampai ni? Kita estimate dalam 4-5 jam. Pasal ada lori orang, driver lori yang bawa keluar kursi, relax, minum, kena shy tepi jalan tu kan. Kita pun rasa, berapa lama ni? Rupa-rupanya memang kerajaan Syria tutup sepadan pada gitu. Nak tunggu konvoi datang. Dia tutup daripada tengah hari. Kami sampai dekat maghrib. Daripada tengah hari, orang tak boleh masuk lagi dah. Dia pasang kemah tengah-tengah pejabat immigration ni, sambut kedatangan orang. Dan menteri dia banyaklah yang berucap, masa tu di Syria. Speech daripada menteri dia berucap. Ini sambutan daripada Syria. Memang hebat sambutannya. Dan ini di Kem Latakia, sebuah bekas kem askar, atau kem askar sebenarnya. Pasal nak cari tempat kediaman untuk 400 orang, bukan mudah, ya. Jadi kita nak duduk sana lama. Kalau hotel tak mampu, pasal setiap ahli konvoi bawa duit sendiri. Jadi kalau duduk hotel tak boleh. So dia bagi camp. Ini dia orang makan, makanan free hari-hari. Kalau panas, itulah kita duduk keluar tu. Simple camp, but memang apa ni? Memang apa dah meaningful lah.
Dan di Syria lah baru ada konvoi daripada Arab sampai. Dan ini adalah kumpulan Arab yang pertama yang sampai ke Gaza. Sebelum ni konvoi sebelum ni tak ada orang Arab. Dan Arab ni kaya sebenarnya. These are all British businessmen. Daripada Algeria 30 ahli parlimen. Daripada Algeria. Daripada Jordan speaker dewan dia datang. Ahli parlimen seorang lagi daripada Indonesia, Ibu Yoyo. Dia ahli parlimen Indonesia seorang. So memang satu force yang agak kuat juga lah masa pergi sana. Ramai orang-orang yang ahli parlimen dan sebagainya. Dan kebanyakan yang daripada Syria ni, ada Algeria ni orang kaya. Rich people. Dia orang ni dia boleh collect dalam 3 million ringgit tu, $1 million dalam masa seminggu, 2 minggu dia collect. Kejap je. Orang banyak duit kan. That's why